Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh saya tahu nama awak tak? Nama saya Nasya Waishufa Ufaira. Awak boleh panggil saya Nasya. Hai Naisha. Okey, Halo. sebelum saya mulakan sesi pada hari ini, saya nak kenalkan diri saya terlebih dahululah. Okey, nama saya Nur Aisyah Nabila binti Muhammad Azmi. Saya pelajar semester 4 daripada Universiti Utara Malaysia dan saya merupakan kaunselor Nasya pada hari ini. Okey Nasya, boleh saya tahu tentang latar belakang Nasya serba sedikit? Dari Boleh? segi keluarga, pendidikan. Okey. Nasya, Nasya kuliah di Aceh di University Islam Araniri di Aceh. Terus Nasya juga ambil student exchange di Malaysia. Terus Nasya 5 bersaudara lah. Okey. Nasya anak yang keberapa? Anak yang pertama. Oh, anak yang pertama, kiranya sulung lah. Kiranya Iya. tanggungjawab tu besar lah ya. Bila anak Mm-mm. sulung ni semua benda kita nak kena buat kan. Benar. Okey. Okey Nasya, saya nak tanya Nasya, sebelum ni Nasya pernah hadiri sesi kaunseling tak? Sebelum ini pernah lah. Pernah. So kiranya macam Nasya ni dah ada pengalaman lah kan dalam menghadiri sesi kaunseling. Mm-mm. Mm, Sikit lah, tak terlalu faham juga. Okey. Jadi kan saya nak tanyalah, bagi pandangan Nasya kan, apa tu sesi kaunseling? Counseling itu menurut experience, menurut pengalaman Aisyah tuh seperti kita itu story about perasaan kita, apa yang kita pikirkan atau yang kita rasakan kepada orang lain. Terkadang kita untuk membutuhkan jawaban, and terkadang kita cuma ingin didengarkan seperti itu. Okey. Betul tu apa yang Nasya cakap. Okey, untuk pengetahuan Nasya lah, saya nak tambah sikit lah. Kaunseling ni dia merupakan satu komunikasi ataupun perhubungan di antara klien iaitu Nasya dengan kaunselor, di mana saya sebagai kaunselor ni akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk mendengar segala masalah Nasya dan membantu Nasya untuk mencari segala jalan penyelesaian lah. Tetapi segala keputusan yang diambil oleh Nasya tu adalah tanggungjawab Nasya sendiri. Dan saya ni hanyalah sebagai pembimbing kepada Nasya saja. Jelas Nasya? Okey. Jelas. Okey. Nasya dah ready ke untuk kita mulakan sesi pada hari ini? Sudah, alhamdulillah. Okey. Jadi saya teruskan sesi dengan membuat sedikit penstrukturannya. Okey, dalam sesi kaunseling ni dia terdapat beberapa etika kerahsiaan yang perlu kita pegang. Okey. Antaranya ialah segala apa yang dibincangkan di dalam sesi kaunseling ni tidak boleh diceritakan kepada mana-mana pihak. Tetapi jika perkara itu memudaratkan diri Nasya ataupun memudaratkan orang sekeliling, jadi saya berhak untuk membawa isu ini kepada pihak yang lebih berkuasa. Faham Nasya? Okey. Jadi kan Nasya pernah macam menghadiri sesi kaunseling ni. So Nasya dah aware tentang peranan kaunselor dengan peranan klien. Jadi kan pada pendapat Nasya lah kan, apakah peranan klien yang perlu dibuat jika dalam sesi kaunseling ni? Menurut Nasya, klien itu harus aktif dalam bercerita. Dia menceritakan apa saja yang mungkin selama ini menahan diri dia untuk melakukan suatu hal, dan ya nggak perlu ngerasa takut sama konselor tersebut.
Ya, betul tu. Okey, jadi apa yang Nasha cakap tu betul. Dan saya nak tambah sikit je lagi. Okey, klien ni selain daripada tu, klien juga perlu cerita segala masalah dengan jujur lah. Means macam segala masalah tu tak boleh direka-reka sebab kita takut kaunselor salah faham ke, takut sampaikan maklumat yang salah kan. Okey. Okey, dah selesai part bahagian klien. So bahagian kaunselor pula. Bahagian saya akan cuba sedaya upaya untuk mendengar segala masalah daripada Nasha dan saya akan membantu Nasha lah untuk mencari jalan penyelesaian terhadap masalah Nasha ni. Tetapi saya ni just bertindak sebagai pembimbing lah ya. Okey? Okey, jelas Nasha? Okey. Okey, Okey. sudah. Okey, jadi saya mulakan sesi hari ini. Okey Nasha, jadi kan apa yang masalah yang ingin dibincangkan oleh Nasha pada hari ini? Random lah. Cuman beberapa hari ini Nasha rasa macam sangat rasa ada orang yang Nasha tuh selama ni tuh baiklah dengan dia, selalu ikhlas, nak tolong dia, tulus. Tapi gara-gara sebab satu salah Nasha tuh dia langsung tak nak teman lah dengan Nasha, tak nak berkawan dengan Nasha, langsung yang dia lupa semua yang Nasha buat dekat dia. Dia tak tak pedulilah, yang penting Nasha salah and dia lupa semua yang selama ni Nasha kasih macam tu. Okey, kiranya Nasha tengah berbicara tentang ni, adakah orang itu ialah kawan baik Nasha? Ya, Orang yang sangat semacam dekat partner lah, lah. partner, best friend Partner. macam tu. Okey. Jadi apakah kesalahan Nasha yang membuatkan dia tak nak kawan dengan Nasha tu? Apa yang Nasha dah buat? Dia mungkin ada something yang dia tak boleh Nasha lakukan ini. Cuman menurut Nasha itu baik. Tak baik lah, maksudnya menurut Nasha itu masih batas wajar. Dan tiba-tiba Nasha harus melakukan suatu hal tersebut. Dan dia marah dan dia langsung yang kayak kamu pengkhianat macam tu. Padahal Nasha taklah buat salah yang besar sangat. Macam tu. Okey, daripada sini kan saya faham lah Nasha ni rasa sedih lah sebab orang yang paling rapat dengan Nasha lupa segala kebaikan yang Nasha buat disebabkan satu kesalahan yang Nasha buat. Tapi bagi pandangan Nasha lah, kesalahan yang Nasha buat tu tak terlalu besar sebab benda tu adalah benda yang betul bagi pihak Nasha lah. Tapi Nasha pun tak faham kenapa dia marah dan rasa dikhianat macam tu. Okay. Selepas kejadian tu berlaku kan, hubungan Nasha dengan dia jadi macam mana? Tak baik lagi lah, lost contact macam tu. Kiranya Nasha juga Nasha berusaha buat hubungi dia selalu reject telepon Nasha, dia block semua sosial media Nasha. Oh, kiranya kat sini dia memang nak menjauhkan diri daripada Nasha lah. Kiranya Nasha nak try contact dia tak boleh sebab dia dah block apa semua. By the way, sebelum ni kan Nasha selalu tak macam keluar dengan dia ke lepak sekali ke, memang selalulah? Tak selalu juga, cuma selama pandemi tak sering lah. Cuman ada beberapa kali yang selalu keluar dengan dia tuh selalu berkesan, selalu buat cerita macam tu, selalu happy lah. Cuma tak tahulah ujung akhirnya macam ni. So sad. Oh, kiranya macam Nasha tu selesa lah bila cerita masalah kat dia, kongsi masalah. Kiranya kalau Nasha ada masalah pun Nasha akan kongsi dengan dia apa semua. Tetapi sejak kebelakangan ni dia jadi macam tak baik dengan Nasha sebabkan salah yang Nasha buat tu lah. Okay. Dia isu yang Nasha buat tu dia adakah melibatkan orang lain atau tak? Dia macam macam ni dia tak suka lah jika kalau Nasha tu
berhubungan dengan orang lain. And orang Ah, lain ini tuh musuh dia, oh enemy dia. faham. Dan waktu itu Nasya tuh ada perlu urusan university, urusan Aha. kampus, dan Nasya harus telepon lah si kawan ini, and dia marah. But itu Oh, kecil lah, just dia langsung yang kayak berkhianat macam tuh lah. Nasya sedih lah, langsung yang kayak ah, macam mana nih, macam tuh. Nasya udah berusaha nak minta maaf, tapi dia tetap yang tak nak lah. Macam tu. okay. Apa yang saya faham kat sini lah. Okay. Nasha buat salah tu tak adalah salah sangat, tapi sebabkan kontak dengan orang yang dianggap musuh lah, sebab dia tak suka kan, sebab dia nak Nasha rapat dengan dia je, dia tak nak Nasha rapat dengan orang lain. Okay, saya faham situasi tu, tapi Nasha terpaksa sebabkan hal-hal college yang perlu Ada hal Nasha college. settlekan. So kat situ pada pendapat saya lah, kawan Nasha tu perlu faham keadaan Nasha ni macam mana. Dia tak boleh nak marah Nasha sebab dia tak ada kat tempat Nasha. Lagipun bukannya Nasha nak pergi kawan dengan kawan tu dan nak buang dia, sebab maybe dia berfikiran macam bila Nasha contact orang tu, Nasha akan lupa dia, macam tu. Sebab tu dia jadi macam salah faham kat situ. Sebab tu dia rasa Iya. macam dikhianati apa semua. By the way, saya nak tanyalah, yang rapat dengan Nasha tu satu universiti dengan Nasha ke? Tak lah, Oh tak satu tak. university. Cuman kami sudah berteman sebelum Nasya di university. Sudah Oh, lama lah oh berteman. kira. Dan dia pas Nasya ada teman yang di university ini, taunya tak baiklah hubungan dengan dia macam tu. Jadi Oh, si faham. yang di university Nasya ni, yang di college Nasya ni pun kurang menghargai dia macam tu. Dia juga tak suka lah macam tu. Jadi dia suruh Nasya buat nggak berteman dengan dia macam tu. Oh, faham kat sini. Kiranya macam dia tak, macam mana, dia tak faham situasi Nasha sekarang ni. Dia tak bagi Nasha kawan dengan kawan tu, tetapi Nasha perlu sebab atas Perlu, sebab iya. satu universiti kan banyak kerja yang kita kena buat. Saya rasa kan maybe dia tak faham situasi sebenar yang Nasha sedang hadapi ni. So lepas tu dia jadi macam salah faham dan dia buatkan hubungan korang jadi semakin jauh. Sebab daripada pandangan saya lah, maybe kawan Nasha ni rasa macam dia tak satu universiti dengan Nasha. So dia rasa macam bila Nasha dapat kawan baru, kemungkinan Nasha akan lupakan dia dan hubungan korang tak sebaik dulu. Jadi kat situ dia nampak macam agak sedikit jealous dengan orang-orang baru yang datang dalam hidup Nasha lah macam tu. Tapi sebenarnya Nasha tak berfikiran macam tu pun, sebab bagi Nasha, kawan yang rapat dengan Nasha ni banyak banyak tolong Nasha, ada time Nasha susah, senang. Sebab tu Nasha rasa macam sedih bila hubungan ni jadi macam ni. So kan, Nasha ada terfikir tak nak cuba buat sesuatu untuk hilangkan dia punya kemarahan tu. Kan dia dah block segala social media kan. Jadi kan apa Nasha rasa Nasha boleh buat untuk baik hubungan ni? Nasya ada lah, cuma dia block, and dia buka lagi, block lagi, buka lagi macam tu. And Nasya pikir dia tak salah faham sebab dia ada di situ. And pas Nasya call lah dengan teman Nasya yang di satu university ni, jelas-jelas itu tentang college, dan dia langsung yang emang harus you, emang nggak bisa orang lain macam tu. Sedangkan kami ada project bareng macam tu, project bersama di college. Cuman ya udah, terus sekarang Nasya coba buat, Nasya udah tak kontekan lagi lah sama yang satu university ni. Cuma dia yang kayak udah nggak mau maafin, sudah yang udah capek, udah nggak usah aja gitu. Faham. Kiranya kat sini dia macam dah tak nak kawan dengan Nasha sebab Nasha contact dengan kawan tu. Walaupun Nasha dah stop, Nasha dah cuba ikut dia punya cakap, tapi dia still macam tu juga.
Okay, okay, at first kan saya nampak Nasha ni dah cuba tau untuk minta maaf, untuk memperbaiki hubungan Nasha dengan dia. Tapi dia yang macam tak nak bagi peluang kat Nasha. Dia tak nak faham keadaan Nasha kan. Jadi kan saya rasa apa yang Nasha buat tu dah baik. Cuma macam untuk perbaiki hubungan ni dia macam agak sukar lah sebab dia daripada pihak kawan Nasha sendiri, sebab atas diri dia yang buat macam tu. Dia tak nak contact dengan Nasha disebabkan benda-benda kecil. Lepas tu Nasha tak try tanya dia ke macam uh, betul ke tak nak kawan dengan Nasha dah. Macam Nasha tak try ke uh, macam Nasha cakap, kau tak ingat ke dulu kita macam ni, kau tak nak ke happy macam dulu balik apa semua. Dia kata, lepas tu Nasha bolehlah cakap kat dia, ni Nasha contact bukannya sebab suka-suka tapi memang atas urusan macam tu. Udahlah, Nasha dah try macam tu. Pernah waktu tu kan kami sudah tak kawan lagi, sudah sebulan macam tu. Selama sebulan tu Nasha terus try minta maaf, terus try tunjukkan ke dia kalau Nasha taklah macam tu. Nasha tetap sama dia macam tu kan. Cuman dia bilang kadang Nasha dia tak sudah tak percaya lagi lah dekat Nasha. Kayak dia udah agak keras macam tu pola pikirnya. Agak kalau sudah dia kata ya sudah macam tu. Tak adalah bisa jadi bank macam tu. Cuma Nasha selalu Nasha try. Ya, ujungnya Nasha seperti nyakitin diri sendiri, seperti berharap sama sesuatu yang gak terjadi macam itu. Sedangkan Nasha sudah kawan dengan dia sudah lama, sudah bertahun-tahun, dan Nasha tahu pasti kalau dia susah untuk memaafkan orang, sangat susah macam itu. Kalaupun dia memaafkan, cuma dia tak bisa lah, tak boleh untuk berkomunikasi sepenuhnya lagi dengan orang yang dia tak suka tuh, orang yang sudah buat dia kecewa, dia tak boleh untuk berteman lagi. Okay, apa yang saya faham kat sini lah kan. Okay, Nasha dah try cuba sehabis baik untuk perbaiki hubungan dengan dia, dan Nasha pun cukup kenal kawan Nasha ni. Dia macam jenis orang yang sukar nak maafkan orang lain. Dan bila Nasha terus cuba, dia seolah-olah menyakitkan hati Nasha sebab pendirian kawan Nasha tu tetap sama. Okay, betul lah. Betul apa yang saya terangkan ni. Okay, jadi kat sini kan, okay, cuba Nasha fikir, jika macam kalau dia tak berteman lagi dengan Nasha, adakah itu memberi perkara yang buruk dalam diri Nasha ataupun apa? Apa yang Nasha akan rasa? Cuma selama Nasha berteman dengan dia, Nasha juga rasa seperti macam toxic relationship macam tu. And satu sisi Nasha rasa senang je, tak ada yang nak kekang Nasha macam tu. But satu sisi lagi Nasha macam rasa kehilangan someone yang udah buat Nasha nyaman, dah buat Nasha berani cerita. Nasha tak mudah lah untuk cerita dekat ni, dekat tu. Dengan dia, Nasha cerita apapun yang Nasha rasa, Nasha cerita. Cuma sekarang selama sudah tak berteman ni, dia mengungkit semua cerita Nasha. Jadi Nasha semakin yang langsung sakit hati macam tu. And dia selalu bilang, cakap dekat Nasha, nanti you dah tak ada yang nak kawan dengan you kalau you macam ni. Macam tu Nasha rasanya, kok gini, kenapa macam ni, kayak gitu. Ini dia tak maafkan Nasha, yang ada dia buat Nasha makin sakit lah, makin sakit hati. Cuma gara-gara perkara masalah itu, dia bisa jadi seseorang yang berbeda, yang sangat jahat.
Kira macam Nasha sendiri pun tak sangka lah yang kawan baik Nasha sendiri akan ungkit benda-benda yang Nasha dah cerita kat dia. Lepas tu akan macam memburukkan keadaan lah. Kat sini kan saya nampak dalam usaha Nasha nak memperbaiki hubungan dia kan. Tapi kawan Nasha ni macam bagi negative vibes untuk diri Nasha sendiri. Jadi pada pendapat saya kan benda tu tak elok tau untuk diri Nasha sebab dia akan bagi tekanan kepada diri kita. Sebab apa yang utama sekali pun kita kena fikir diri kita dahulu. Okay, contohnya kalau Nasha tak berteman dengan dia pun Nasha still ada kawan-kawan lain ataupun still ada family. Still ada family untuk Nasha macam sharekan masalah apa semua. Tapi apa yang Nasha boleh buat macam walaupun dia dah tak nak rapat dengan Nasha, Nasha boleh macam minta maaf dan kata Nasha dah tak maulah macam hubungan jadi tak elok apa semua kan. Jadi macam Nasha cuba cakap dengan dia elok-elok, jangan ungkit benda yang dah lepas apa semua. Mati ke? Ya. Tak apa. Okay. Jadi Nasha bolehlah apa tu cuba untuk bagi tahu dia jangan ungkit apa yang Nasha dah cerita sebelum ni. Lepas tu Nasha kata tak apa kalau dia tak mau kawan dengan Nasha tapi Nasha still ada kalau diperlukan Nasha. Macam tu. Nasha macam mana kat sini Nasha jangan simpan sifat dendam atau apa-apa terhadap dia dan Nasha cuba positif. Maybe sekarang ni dia ada masalah ke apa-apa yang membuatkan dia jadi macam tu. Kadang-kadang kita tak tahu kan keadaan orang tu. Kita tak tahu kata dia tengah ada masalah. So dia stres jadi dia macam ditambah pula dengan masalah dengan Nasha. So dia jadi macam nak lepaskan semuanya. Kadang-kadang kita tak tahu kan. Jadi kan bagi pendapat Nasha lah, apa yang Nasha akan buat selepas ni? Kemarin tu Nasha baru aja nak try lagi. Nasha kasih tunjuk lah kalau Nasha dah tak macam tu. Nasha sudah berusaha. Nasha cakap dekat dia, tak apalah yuk kalau mau marah dekat Nasha ya silahkan. Nasha sekarang sudah it's okay lah. Nasha udah capek dan Nasha mau kita sama-sama baik lagi, sama-sama macam dulu lagi. Emang Nasha punya teman yang lain, punya keluarga, cuma rasa macam beda je sebab Nasha sudah berteman dengan dia sangat lama, banyak cerita, cuma ketika dia pergi macam lain je, macam rasa ada yang kurang macam tu. Jadi makanya Nasha berusaha dan tak ada hasilnya pun. Okay. Kiranya Nasha macam agak sedikit tertekan lah sebab usaha Nasha ni dia tak nampak, dia tak pandang. Sebab tu daripada situ Nasha mula fikir yang dia ni tak hargai segala kebaikan yang Nasha buat selama ni. Lepas tu dia sebabkan satu kesalahan dia lupa segala apa yang Nasha dah buat kat dia. Tapi kan bagi pendapat saya lah, Nasha dah try habis baik untuk perbaiki hubungan dia. Tapi kalau dia tak nak maafkan Nasha, tak nak perbaiki hubungan, it's okay. Nasha just still jalani hidup Nasha seperti biasa. Means macam Nasha jangan terlalu fikirkan terlampau macam mana, jangan terlalu serius untuk fikirkan pasal tu sebab dia akan bagi efek negatif kat diri Nasha sendiri. Sebab Nasha akan rasa sedih, lepas tu Nasha tak boleh nak kawal perasaan Nasha dan dia akan bagi tekanan setiap hari kat diri Nasha. Dan saya rasa kan Nasha boleh cuba untuk macam mana tak mengungkit apa-apa yang Nasha dah buat kat dia. Miss macam Nasha positif je. Miss macam apa yang berlaku ni maybe ada hikmah, maybe ada something yang kita tak tahu apa yang akan jadi yang ke depan kan. Tapi apa yang pastinya Nasha boleh still sabar sebab kita kan dalam kehidupan kita macam
atas keputusan kita sendiri tahu, sama ada kita nak pilih kawan tu kawan jenis macam mana. Semua tu atas pilihan kita. Sama ada kita nak kawan ni macam mana, kita nak orang berkawan macam mana. Sebab itulah kita macam kita harus bijak dalam memilih rakan. Takkanlah macam Nasha kata, kawan baik Nasha sendiri. Takkanlah mudah-mudah Nasha nak lepaskan kan, sebab atas kebaikan yang dia buat apa semua kan. Tapi buat masa ni Nasha maybe boleh bagi dia masa ke, maybe dia akan terdetik suatu hari nanti. Cuma pada waktu sekarang Nasha tak boleh bagi tekanan sangat pada diri Nasha ataupun diri dia. Maybe okay, tak apa. Maybe this time dia tak boleh nak maafkan Nasha. Nasha boleh try again later. Nasha tak boleh nak bagi tekanan kat diri Nasha untuk dapatkan kemaafan daripada dia. Sebab benda tu akan streskan Nasha, sebab dia akan toksikkan Nasha kan. Jadi macam menurut saya macam tak elok lah, sebab Nasha pun tengah study, takut dia mengganggu situasi Nasha. Sebab Nasha terfikir lepas tu Nasha nak buat kerja jadi susah. Itulah daripada pendapat saya lah. Jadi kan Nasha, kalau bab isu Nasha dengan kawan Nasha ni, Nasha ada tak cerita dekat orang lain? Miss macam mana Nasha perlu buat apa yang Nasha perlu buat? Taklah, teman-teman yang satu universiti dekat Nasha tu sudah pada cakap udahlah, tak usahlah berteman dengan dia, bawa energi negatif macam tu kan. Cuma waktu tu Nasha yang masih yang ya udah, dia baik dengan Nasha, tak baik dengan orang ya udah, dia yang penting dia baik dengan Nasha macam tu. Terus sekarang jadi Nasha tak berani lah untuk cerita dengan siapapun. Nasha sudah tak berteman dengan dia, udah rasa pendam sendiri macam tu. Paling Nasha kalau mau tidur, Nasha sedih macam tu, paling Nasha bilang ya Allah buatlah Nasha kuat, macam tu je. Jadi berusaha untuk ikhlas, tu aja sih. Kiranya macam kat sini Nasha cuba nak menjaga nama dia tahu dekat kawan-kawan Nasha yang lain. Tetapi Nasha rasa macam sedih sebab dia macam tak hargai apa yang Nasha buat kan. Macam Nasha cuba nak ikhlaskan walaupun dia tak nak kawan dengan Nasha lagi. Tapi kan pada pendapat saya apa yang Nasha buat tu betul. Betul benda yang Nasha tetapkan, sebab sebab bila kita tak baik dengan seseorang, kita tak boleh tahu nak ceritakan keburukan orang tu dekat orang lain. Sebab kan kalau Nasha buat benda yang sama, Miss macam Nasha dengan dia tak ada beza. Sama je dua-dua. Sama saling bagi negative vibe kat masing-masing. Ya, apa yang Nasha boleh buat sekarang ni, just Nasha perlu macam positif lah, dalam positif way. Nasha jangan terlampau fikir sangat tentang masalah ni, sebab saya takut dia akan bagi tekanan kat Nasha. Kalau macam Nasha ada masalah apa-apa kan, Nasha bolehlah cari orang yang paling rapat lah dengan Nasha untuk ceritakan. Miss macam kot macam adik Nasha ke kot lah, kalau Nasha selesa dengan siapa kan, at least macam segala masalah yang Nasha ada tu Nasha tak pendam, sebab takut Nasha akan terbawa perasaan tu. Tapi saya tahu Nasha pun ada cara yang terbaik untuk handle situasi ni kan. Boleh Nasha bagi tahu tak apa yang Nasha buat untuk Nasha handle situasi ni? Untuk Nasha tak terlampau fikirkan. Mungkin sebab Nasha sudah sering lah dia buat macam ni, jadi udah agak sabar, dan Nasha tahu pasti dia macam mana, dia gimana kalau dia marah macam tu kan. And then Nasha rasa sekarang Nasha macam rasa di fase lelah, fase capek yang Nasha udahlah tak nak lagi, ya Allah buatlah hamba kuat macam tu. Ya, selain Nasha berserah diri kepada Allah, ya tak ada yang bisa Nasha buat, cuma bisa Nasha sabar, ikhlas macam tu. Ketika Nasha ingin menunjukkan mau berteman kembali, Nasha try untuk komunikasi dekat dia, terus dia tak bagi komunikasi balik dekat Nasha. Di situ Nasha rasa dia udah tak nak. Jadi Nasha macam ubahlah mindset Nasha buat
positif buat ya sudah kalau memang dia tak nak kawan dengan Nasya ya sudah tak apalah. Terus besoknya Nasya udah lupa. Lusa Nasya ingat lagi, Nasya komunikasi lagi, dia tak nak, ya udah macam-macam itulah sampai akhirnya Nasya sudah terbiasa lah macam tak ada dia sudah tak apa. Cuma terkadang Nasya teringat lah, macam mana tak teringat ya, sudah lama nak sudah lama berteman. Dan ya, sekarang Nasya rasa ya sudahlah kalau memang dia senangnya itu ya udah. Cuman Nasya rasa seperti sakitnya tuh kami berpisah karena dia mikir itu salah Nasya seutuhnya, semua salah Nasya. Macam tuh Nasya mau kalau memang dia sudah tak nak berteman dengan Nasya, ayolah kita komunikasi baik-baik lagi, kita selesaiin baik-baik, nanti macam mana udah baru berpisah, jangan seperti ada dendam di salah satu dari kita macam tuh. Cuma dia tak nak lah, dia rasa seperti kamu pengkhianat, kamu jahat macam tuh. Sudahlah. Macam mana? Okay. Saya faham situasi yang Nasya sedang alami. Niat Nasya niat baik sebab nak perbetulkan keadaan. Kalau memang dia tak nak kawan lagi dengan Nasya tapi settlekan dengan cara baik. Means macam tak ada dendam di antara satu sama lain. Sebab Nasya nak bagi semua tu jelas. Sebab kalau macam dalam sesuatu hubungan kan, komunikasi dan perbincangan tu sangat diperlukan lah. Seperti yang kita tahu untuk make sure hubungan tu baik dan tak ada perasaan macam negative vibe, takut salah faham ke apa ke. Tapi disebabkan benda-benda yang macam ni lah dia menyukarkan keadaan Nasya untuk berbuat demikian sebab daripada pihak kawan Nasya sendiri yang tak nak dengar penjelasan daripada Nasya. Okay, jadi kan kat sini saya nampak lah Nasya dah buat beberapa alternatif lah untuk Nasya tak terbawa sangat dengan emosi, tetapi Nasya boleh atasi perasaan tu, tetapi kadang-kadang Nasya ni teringat kembali sebabkan biasalah memori-memori lama akan datang balik, segala kebaikan yang dia buat kita akan teringat balik. Tapi daripada situ saya just mampu cakap bahawa apa yang Nasya buat tu dah betul, cuma Nasya tak perlu nak terbawa-bawa emosi sangat dengan apa yang tengah Nasya hadapi. Miss macam boleh Nasya nak bersedih tapi jangan terlampau bersedih sebab Nasya pun perlukan komitmen terhadap benda-benda lain lagi. In case kalau macam suatu hari nanti kan, kalau kawan Nasya tu terdetik hati nak berbaik semula dengan Nasya, adakah Nasya akan terima? Walaupun dia dah buat macam ni kat Nasya. Apa pandangan Nasya? Sometimes Nasya maulah balik lagi. Cuman Nasya bakal merasa seperti di lubang yang sama, seperti melakukan kesalahan yang sama lagi. Sebab Nasya itu sayang dekat dia, sayang dengan orangnya. Cuma Nasya tak sanggup lah nak hadapi sikap dia macam treat Nasya seperti toxic macam tu. Nasya harus macam ni, Nasya harus macam ni. Sedangkan dia tak boleh lah macam yang Nasya mau. Dia tak boleh nak faham dekat Nasya. Dia tak boleh percaya penuh dekat Nasya. Tapi Nasya harus sabar dekat dia. Macam tu tak seimbang lah nak menjalankan pertemanan dengan dia. Okay. Cuma Nasya rasa senang dekat dia. Nasya rasa nyaman. Cuma kalau Nasya harus berhadapan dengan sifat dia, Nasya tak larat lagi lah. Okay, saya faham. Kat sini kan Nasya macam berbelah bahagi tau. Sama ada kalau Nasya berbaik dengan dia semula, Nasya perlu hadap sifat dia dan Nasya dah penat dengan sifat dia sebab dia akan still berulang. Dibanding macam boleh saya katakan macam dia terlampau mengongkong, ya betul tak? Mengongkong Nasya. Mengongkong tu macam apa yang dia nak Nasya kena buat. Apa yang Nasya sendiri nak, Nasya tak boleh buat kalau dia tak suka macam tu. Jadi kan pada pendapat saya kan,
diri kita, kita yang jaga tau. So apa yang kita nak tu atas kemahuan kita dan kita ni tak boleh dikongkong oleh orang lain. Sebab kita tahu diri kita macam mana, kita tahu keperluan diri kita macam mana. Jadi pada pendapat saya lah, Nasha kalau hilang satu kawan pun tak apa Nasha, sebab ramai lagi yang boleh bagi positive vibe untuk diri Nasha. At least Nasha dah macam, memanglah Nasha hilang orang yang tempat luahkan cerita apa semua, tapi benda tu akan macam mana, dia akan jadi seketika je. Nasha akan teringat pasal dia. Bila dah lama-lama, bila dah terbiasa, Nasha akan lupa juga. Sebab Nasha, ada orang kat sekeliling Nasha yang boleh support Nasha. Means macam Nasha boleh dapatkan sokongan daripada family ke, kawan-kawan. Means macam Nasha tak kesorangan kat sini. Jadi saya rasa Nasha mungkin akan lebih selesa bila Nasha buat something yang mengikut kehendak Nasha, bukan disuruh oleh orang lain. Jadi daripada situ Nasha macam akan bagi keselesaan kat diri Nasha. Saya nak kat sini Nasha sayangi diri Nasha dulu sebelum fikir tentang orang lain. Sebab kita tahu orang ataupun orang-orang lain yang kita tahu ni, dia ni akan hadir macam seketika je untuk kita. Lambat laun dia akan pergi juga, tak kira lah sama ada dia akan meninggal daripada dunia ni ke, ataupun attitude dia berubah, macam yang Nasha cakap ni, dia dah tak nak kawan dengan kita apa semua tu. Kita macam benda tu dah jadi macam lumrah dalam hidup kita, so kita perlu sedar. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita sayang diri kita dulu. Sebelum kita buat apa-apa, kita fikir dulu pasal diri kita, baru kita dahulukan orang lain. Sebab kan in case kalau terjadi apa-apa kat diri kita, siapa yang nak tanggung? Kita juga yang akan hadapi situasi tu. Kita juga akan bangkit sendiri. Tak ada orang lain yang akan tolong kita selain diri kita sendiri. Jadi kat sini saya nak Nasha nampak lah macam Nasha kat sini, Nasha terlebih dahulukan orang lain berbanding diri Nasha. Nasha sanggup diri Nasha ni tersakiti, just nak perbaiki hubungan dengan kawan baik Nasha ni. Jadi kat sini macam tak elok lah, sebab dia bukan atas kerjasama daripada dua-dua pihak, dia daripada pihak Nasha je. So Nasha yang akan sakit lebih banyak daripada dia. Jadi pada pendapat saya macam Nasha tak perlu nak terlalu memaksa untuk berbaik dengan dia, kalau macam pilihan dia yang tak nak baik dengan Nasha. Apa yang Nasha dah buat tu, kiranya tu dah betul. Dah kiranya macam keputusan yang Nasha buat dah baik, dah betul, tapi pihak dia yang tak nak maafkan Nasha. Jadi apa yang Nasha boleh buat? Nasha just boleh terus move on dan jalani hidup Nasha seperti biasa lah. Sebab saya tak nak macam ada gangguan emosi ke apa terhadap diri Nasha macam tu lah. Jadi kan kat sini saya nak tanya Nasha lah. Berdasarkan perbincangan kita kan pada hari ni, apa yang Nasha dapat? Apa yang Nasha sedar, apa yang Nasha nampak daripada sesi kita pada hari ni? Poin utama yang Nasha dapat tu penting buat Nasha, pentingnya self love ya. Seperti Nasha harus mencintai diri Nasha. Nasha harus lebih memikirkan apa yang Nasha nak, apa yang Nasha ini, baru boleh Nasha pikirkan tentang orang lain. Jangan terlalu memihak bagaimana cara buat orang tu bahagia sedangkan kita tertekan macam tu. Dan Nasha selalu rasa ya udahlah, nggak apa-apa, tak apalah kalau saya tak bahagia, penting dia senang je macam tu. Karena Nasha kalau dah berteman dengan orang, Nasha tulus macam tu. Kadang bodoh macam bodoh, cuman seperti Nasha sudah terbiasalah dengan hal-hal macam tu. Jadi Nasha rasa kalau berteman dengan dia, oh mungkin kurang dia di sini, tak apalah Nasha maklumi. Tapi setiap yang Nasha maklumi tu orang tersebut tak boleh lah nak maklumi kekurangan Nasha. Macam tu. Terus sekarang Nasha rasa ya
Ya sudah, Nasya harus fokus dengan diri Nasya sendiri. Nasya harus utamakan diri Nasya. Okay. Jadi kat sini kan, Nasha pun yang seperti yang kita tahu, Nasha pun merupakan anak sulung kan. Jadi kat situ pun dah ada satu tanggungjawab yang Nasha perlu galas yang sangat berat sebab kita ni harapan daripada family kita. Jadi kalau Nasha terbawa-bawa dengan satu masalah, saya takut bebanan yang lain tu akan bagi macam buat Nasha jadi lagi tekanan, emosi. Sebab itulah saya tak nak Nasha besar-besarkan isu ni. Ya sudah, kalau dia tak nak kawan, it's okay. Apa yang Nasha boleh buat, Nasha teruskan komitmen Nasha terhadap family ke, terhadap pelajaran Nasha, terhadap masa depan Nasha. Tu adalah satu perkara yang lebih baik lah yang perlu Nasha lakukan daripada terlalu memikirkan tentang masalah ni. Jadi saya haraplah Nasha lebih jelas tentang situasi sekarang ni. Apa yang Nasha perlu lakukan, apa yang Nasha tak perlu nak titik beratkan sangat. Nasha boleh tanya? Boleh. Apa kalau Nasha selalu rasa macam tak confused atau rasa tak percaya diri, Nasha selalu fikir kalau Nasha sudah tak berteman dengan dia, Nasha sudah enough untuk berjuang kembali berteman dengan dia. Menurut Aisyah, Nasha bakal menyesal tak? Okay, pada pendapat saya lah kan, perasaan menyesal tu actually tak perlu pun datang daripada kita sebab kan daripada situasi Nasha dah cuba sehabis baik. Bila dah sampai limit, setiap orang kita tahu tahap kesabaran dia ada limit. Setiap orang memang dia akan ada limit tersendiri. Bila dah sampai dekat situasi yang kita sendiri tak boleh nak hadap, jadi kita lepaskan semua benda tu. Kita macam dekat sini situasi ni kan, saya rasa Nasha tak akan menyesal tau. Sebab selama ni Nasha yang cuba nak memenuhi segala kehendak dia. Saya rasa dia ialah orang yang akan menyesal sebab kehilangan kawan yang macam Nasha. Tu bagi pendapat saya lah. Sebab seperti yang kita tahu kan. Tapi Nasha rasa macam dia selalulah nak cakap dengan Nasha, tak ada lagi dapat kawan macam I macam tu. Dan dia selalu buat you memanglah you tak baiklah nak jadi kawan, you pengkhianat macam tu. Dan Nasha takutlah nanti suatu saat Nasha menyesal udah tak berusaha lagi, padahal Nasha setiap usaha Nasha buat, Nasha sudah tak macam ni dan dia tetap berpegang teguh. Nasha tetap salah, Nasha harus ikut macam yang dia mau, sedangkan Nasha sudah capek, sudah nggak sanggup, sudah tak larat lagi untuk melakukan itu. Cuman Nasha selalu rasa nanti macam mana kalau Nasha nyesal, macam mana kalau Nasha teringat dekat dia, Nasha lihat dia udah bahagia terus Nasha rasa menyesal. Dan Nasha takut untuk hal itu, makanya Nasha susah sangat nak move on macam tu. Kat sini saya faham. Bila dia melibatkan emosi atau perasaan kan memang dia akan membuatkan kita jadi sukar untuk move on. Sebab kan kita dah terbiasa dengan dia apa semua. Tapi kan disebabkan dia punya attitude apa semua tu, dia agak sukar tau sebab dia bagi negative vibe kat kita. Saya takut macam perkara tu akan bagi efek yang negatif kat diri Nasha sendirilah. Means macam saya rasa kalau Nasha perasaan takut tu datang sebab Nasha tak yakin dengan diri Nasha. Nasha tak yakin bahawa Nasha boleh bahagia. Sebab tu saya cakap macam Nasha perlu yakin kat diri sendiri, sayangi diri sendiri dahulu. Sebab Nasha kena yakin dengan keputusan yang Nasha buat. Sebab daripada situlah dia akan bagi tu sebagai titik permulaan pada langkah Nasha untuk maju ke hadapan macam itulah. Sebab kita nak bahagia atas pilihan kita sendiri.
kita boleh bahagia dengan pelbagai cara atas pilihan kita sendiri. Takkan disebabkan satu benda kita nak menyesal, sedangkan banyak lagi benda yang kita boleh buat untuk kita bahagia. Macam tu. Sekarang ni kan, Nasha nampak tak apa yang Nasha apa yang Nasha rasa macam ketakutan Nasha ni. Nasha nampak tak cara untuk atasi ketakutan Nasha? Macam mana Nasha nak buat? Daripada nak elakkan daripada perasaan takut, perasaan rasa menyesal. Kalau untuk lain-lain, Nasha rasa untuk Nasha takut tak ada teman lain, taklah. Sebab Nasha banyak teman Nasha, cuma semenjak sama dia, Nasha harus membatasi pertemanan itu. Padahal Nasha orang yang berteman dengan siapa saja yang jumpa di jalan, Nasha bisa jadi teman macam tu. Cuma selama sama dia tu, dia selalu ajarkan Nasha buat teman tu harus sedikit, harus yang betul-betul macam tu. Sedangkan Nasha teman yang betul-betul ada, cuman semuanya ini teman macam tu kan. Jadi Nasha tak takut lah, takut kalau pasal tu. Cuma Nasha yang agak sedikit membebankan Nasha takut dan belum ada Nasha try macam mana untuk coba hilangkan rasa takut. Kalau Nasha nanti bakal nyesal, Nasha tak tahu nak melakukan apa, Nasha tak tahulah. Sebab selalu semacam menghantui Nasha, semacam yang nanti macam mana kalau Nasha ini dia udah baik, dia udah ini. Sedangkan dia tak pernah lah nak fikir Nasha baik, seakan tak ada lah macam itu. Tapi Nasha selalu fikir dia baik, dia ini, dia itu. Cuma kalau disuruh pilih Nasha harus keluar dari zona itu atau Nasha masuk lagi, Nasha tak larat lah nak masuk. Tapi Nasha takut untuk kecewa, Nasha takut untuk menyesal. Tapi Nasha tak nak lah disuruh balik, Nasha tak nak. Nasha udah nyaman macam ni, Nasha melakukan sesuatu yang Nasha senang tanpa ada yang batasi macam tu. Cuman kadang kalau Nasha lagi sendiri, Nasha langsung fikir yang macam mana nanti kalau yang Nasha lakukan ni salah, yang Nasha lakukan ni buat Nasha menyesal di kemudian hari macam tu. Jadi Nasha itu yang sangat-sangat membebankan Nasha pada sekarang ni. Okay, sekarang ni macam Nasha terbeban dengan perasaan Nasha takut menyesal lah pada masa yang akan datang. Okay, pada pendapat saya kan, apa yang Nasha buat ni dah betul tau. Apa yang Nasha cuba lakukan pada situasi sekarang ni dah betul. Cuma Nasha takut benda yang Nasha buat ni akan bagi penyesalan kat Nasha. Tapi menurut pandangan saya lah kan, apa yang Nasha buat dah betul dan dia akan bagi feedback yang positif dalam diri Nasha. Sebab Nasha dah tak terbeban dengan negatif-negatif vibe yang halang Nasha daripada buat itu, ini. Sekarang jalan yang Nasha pilih ni adalah lebih tertumpu kepada diri Nasha. So saya rasa kan jalan yang Nasha pilih ni jalan yang baik dan Nasha tak akan menyesal. Means macam in case kalau satu hari nanti pun memang Nasha akan teringat kat dia. Tetapi jalan yang Nasha pilih sekarang ni takkan buatkan Nasha menyesal sebab Nasha dah lebih bahagia dengan cara sendiri, bukan daripada arahan ataupun suruhan daripada orang lain. Ya, macam tu. Jadi pada pendapat saya, Nasha tak perlu nak rasa takut ataupun rasa menyesal dengan keputusan yang Nasha buat. Just Nasha perlu yakin dengan diri Nasha, apa yang Nasha buat tu adalah keputusan yang betul. Tu demi kebaikan diri Nasha sendiri. Dan jika Nasha pilih untuk berada pada situasi yang sama, dan sampai bila Nasha akan rasa benda yang sama. Jadi langkah yang Nasha ambil ni, langkah ni dah betul. Cuma Nasha perlu yakin dengan diri sendiri. Apa pilihan yang Nasha buat tu betul. Sebab kadang-kadang kita sendiri tak nampak tau keputusan yang kita buat tu betul ataupun tak. Tapi macam apa yang kita boleh buat, kita yakin dengan keputusan yang kita ambil. Sebab keputusan yang kita ambil tu yang akan bagi kita macam mana bagi apa positif vibe yang vibe kepada kita. So kalau kita rasa jalan kita pilih ni menyenangkan dan buat Nasha selesa, go on. Jangan balik pada
perkara yang dah lepas dan jangan masuk kepada benda yang sama. Saya takut macam benda ni akan bagi efek yang negatif kepada Nasha sebab bila Nasha still buat benda yang sama, dia akan bagi tekanan sebab benda yang sama asyik berlaku dan Nasha tak dapat nak buat perubahan. Nasha tak boleh bagi perubahan yang positif terhadap diri Nasha. So menurut pandangan saya macam jalan yang Nasha buat ni dah betul. Cuma Nasha just perlu yakin lah dengan diri Nasha. Okay, jadi kan kat sini saya nak tanya Nasha lah. Nasha boleh tak cuba untuk yakin dengan keputusan yang Nasha buat tanpa rasa takut ataupun menyesal? Boleh tak Nasha buat? Nasha seperti yakin untuk keluar dari zona itu, sangat-sangat yakin Nasha sudah punya keputusan. Cuman adalah rasa macam bisikan-bisikan tersebut. Jadi sekarang Nasha berusaha yakin memang Nasha bisa, Nasha boleh nak lakukan itu. Cuma Nasha takut ada fikiran-fikiran Nasha yang bakal bicara kayak seperti hati kecil kan, macam mana. Padahal ketika Nasha nak balik komunikasi dekat dia lagi, Nasha langsung rasa yang perasaan gak nyaman, langsung rasa insecure macam tu, langsung rasa kurang aman. Dan sekarang alhamdulillah Nasha punya partner yang lebih baik, yang bisa buat Nasha nyaman, yang buat Nasha rasa macam dia bisa menerima kekurangan dan kelebihan Nasha macam tu. Dia bisa menerima segalanya. Dia berteman dengan Nasha bukan karena pakaian Nasha, bukan karena siapa Nasha, bukan karena apa-apa, tapi karena Nasha. Dia selalu kata dekat Nasha, saya nak berkawan dengan you karena you, bukan karena apa-apa yang ada dekat you macam tu. Jadi Nasha rasa wow, Allah sangat baik dengan Nasha. Allah kasih yang seseorang yang sangat-sangat mengerti Nasha. Cuman terkadang entah mengapa setan datang bilang, gimana kalau Nasha nyesal tinggalin dia macam tu. Cuma Nasha rasa seperti ketika Nasha ada partner ini, Nasha rasa percaya diri Nasha kembali. Yang dulunya Nasha misalnya dekat dia, Nasha nak pakai sesuatu yang positif. Yang positif dia bilang, tak elok lah you pakai macam tu, macam ibu-ibu macam tu. Dan Nasha langsung ya udah deh macam tu kan. Cuman yang partner Nasha ni, apa yang Nasha pakai, dia always support Nasha, always pokoknya berikan Nasha positive vibes setiap hari macam tu. Tapi entah mengapa setan tu datang lagi bilang macam mana kalau you menyesal macam tu. Aduh ya Allah. Ya. Aduh. Saya faham situasi Nasha sekarang ni. Okay, sekarang ni macam Nasha dah sedar. Walaupun Nasha kehilangan dia, tetapi Allah dah gantikan seseorang yang menerima Nasha seadanya. Tetapi kadang-kadang hasutan atau bisikan-bisikan negatif tu datang balik yang nak buat Nasha rasa negatif balik, buat Nasha rasa bersalah. Pada pandangan saya kan, Nasha boleh abaikan segala hasutan, segala bisikan yang Nasha dengar sebab benda tu just macam nak meruntuhkan kita punya keyakinan. Benda tu jadi macam tak elok untuk diri sendiri. Jadi apa yang boleh saya cakap, Nasha boleh terus go on dengan keputusan Nasha, dan Nasha boleh terus positif dan yakin dengan keputusan yang Nasha buat. Sebab apa yang Nasha buat tu demi kebaikan diri sendiri, bukannya orang lain. Lagipun Nasha dah selesa dengan situasi sekarang. Takkanlah Nasha nak balik pada situasi yang lama yang buat Nasha rasa tertekan. Jadi macam tak elok lah. Jadi keputusan yang perlu Nasha buat ialah memilih jalan terbaik untuk diri Nasha. Jadi kat sini saya nampak Nasha dah jumpa jalan penyelesaiannya, cuma kadang-kadang confused, takut rasa menyesal apa semua. Jadi macam Nasha just perlu kawal je lah perasaan-perasaan tu, sebab perasaan ni kita boleh kawal. Macam kalau macam Nasha teringat ke apa, Nasha boleh buat something yang Nasha suka, jadi macam Nasha boleh lupakan apa yang
Nasha duduk fikir, Nasha boleh buat something macam busykan diri ke, macam Ya, tu. Jadi at least hal tu akan membantu sedikit lah. Yang pastinya Nasha jangan selalu sendirian. Sebab bila kita sendirian, perasaan tu mula muncul, bisa ya, muncul. Ya. betul, betul. So Nasha kena lebih aktif lah untuk libatkan diri, sama ada berbual dengan ahli keluarga ke, libatkan aktiviti tambah dengan aktiviti, kan sekarang kita berada di universiti, college kan. So banyak aktiviti yang kita perlu lakukan. So kita fokus pada tu, pada matlamat Nasha. Okay, jadi kat sini saya pun dah nampak, Nasha dah nampak jalan penyelesaian untuk diri Nasha. Jadi saya nak Nasha bagi sedikit kesimpulan lah based on sesi kita pada hari ni. Apa yang Nasha dapat, walaupun tak adalah seberapa, tapi at least macam bila Nasha dah luahkan perasaan tu, apa yang Nasha rasa? Yang Nasha rasa apa ni? Coba ulang sikit, boleh tak? Nasha rasa Apa yang Nasha rasa selepas sesi ni, selepas dah luahkan perasaan Nasha? Okay, jadi Nasha rasa macam lebih baik lah, macam oh begini Nasha jadi tahu apa yang harus Nasha lakukan selanjutnya. Kalau sebelum Nasha melakukan sesi ini, Nasha selalu rasa stuck di situ-situ aja, jadi buat Nasha rasa macam mana masih bingung, masih tak tahulah harus melakukan apa. Alhamdulillah sekarang Nasha ya memang Aisyah betul lah, kita harus lebih self love lah, mungkin harus lebih percaya dengan diri kita, harus buat diri kita lebih bahagia. Ketika kita rasa udah kurang nyaman, ya udah berarti kita tak bolehlah berlarut-larut dalam kondisi macam tu. Ya, okey. Okey, jadi memandangkan apa tu, masa pun dah semakin suntuk. Jadi saya pun dah nampak feedback yang positif daripada diri Nasha sendiri. Nasha pun dah nampak apa yang Nasha perlu lakukan. So macam saya nak buat rumusan kecil sedikitlah terhadap sesi kaunseling kita pada hari ini. Okey. Pada hari ini Nasha telah menceritakan masalah Nasha dengan kawan Nasha, di mana kawan Nasha ni tak menghargai segala apa yang Nasha buat. Disebabkan satu kesalahan, dia terus buang Nasha daripada hidup dia. Tapi Nasha macam agak sukar lah nak lupakan dia. Tapi Nasha cuba minta maaf, tapi dia still tak nak. Still cakap Nasha, still bagi negative vibe pada Nasha. Dan pada sesi kali ni saya nampak Nasha dah cuba cari penyelesaian, dan Nasha dah dapat dah jalan tu, di mana Nasha dah berjumpa dengan seseorang yang lebih baik, yang lebih menerima Nasha seadanya. Jadi kat sini saya pun nampak macam Nasha ni dah lebih sedar bahawa kita perlu yakin dengan diri kita sendiri, dan kita perlu sayang dengan diri kita sendiri sebelum kita dahulukan orang lain. Sebab tu perkara yang paling utama dalam hidup kita. Okey, okey Nasha. Jadi kan sebelum saya tamatkan sesi pada hari ini, Nasha ada apa-apa soalan tak yang nak tanya lagi? Tak ada lagi. Okey, kalau tak ada, saya akan tamatkan sesi pada hari inilah. Okey, jadi bagi sesi yang seterusnya, kita akan adakan pada minggu hadapan lah. Jadi nanti kita akan berbincang bila kita free apa semua ya. Okey, kalau macam tu, sekian saja pada saya. Terima kasih. Terima kasih. Okay.